Selamat sejahtera Ustazah. Dalam video ini, kumpulan saya iaitu kumpulan 1 akan membentangkan topik sejarah yang melibatkan tamadun-tamadun yang hebat tetapi telah mengalami kemerosotan dan kejatuhan empire. Dalam video ini, faktor-faktor kejatuhan dan kemerosotan tamadun juga akan dihuraikan oleh ahli-ahli kumpulan saya. Sebelum itu, nama saya Tamu Izun dan ini Sierra, ini Kelvin, ini Sam, Wei Cheng, Alia, Esther, Vinesh, dan Trenton. Dalam pada itu, contoh-contoh tamadun yang hebat dan telah mengalami kemerosotan adalah tamadun Mesopotamia, Islam, Turki Uthmaniyah, Mesir Purba, dan Bani Umayyah. Tamadun Mesopotamia. Tamadun terawal di dunia lahir di wilayah yang dikenali sebagai Mesopotamia. Perkataan Mesopotamia berasal daripada bahasa Yunani yang bermakna tanah di antara dua sungai. Wilayah Mesopotamia ini terletak di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates yang mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah dan Pama di Irak hinggalah ke Teluk Parsi. Kawasan ini dikelilingi oleh pegunungan Zagros di bahagian timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya, dan Teluk Parsi di bahagian selatan. Faktor kejatuhan tamadun Mesopotamia bersama-sama dengan faktor-faktor seperti peperangan dan perubahan dalam persekitaran, saintis kini percaya teknik pengairan memainkan peranan penting dalam keruntuhan emaskan sapir. Para saintis percaya bahawa kejatuhan emaskan sapir adalah disebabkan sebahagian oleh kemusnahan medan oleh garam mineral. Apabila mineral salt menumpukan perhatian di peringkatan atas tanah, ia menjadi beracun bagi tumbuh-tumbuhan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan tamadun Islam adalah kelemahan pemerintah. Negara yang diperintah oleh pemerintah yang lemah akan menyebabkan ketidakstabilan politik, kelumpuhan ekonomi dan perpecahan negara untuk menjadi wilayah-wilayah kecil. Contohnya, pemerintah ketika kerajaan Abbasiyah adalah Al-Wasit yang tidak melakukan perubahan. Beliau hanya bergantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk mentadbir negara. Al-Mutawakkil, saudara Al-Wasit, mengambil alih pemerintahan dan cuba mengembalikan kegemilangan pentadbiran khalifah tanpa campur tangan Turki dan Parsi. Usaha Al-Mutawakkil tidak dapat diteruskan kerana pengaruh Turki dan Parsi begitu kuat dalam caturan politik kerajaan Abbasiyah. Selain itu, faktor yang menyebabkan kemerosotan tamadun Islam adalah perpecahan wilayah di bawah kekuasaan. Dalam kerajaan Abbasiyah, akhir kurun 9 Masihi menunjukkan kuasa khalifah semakin terbatas. Banyak jawatan penting disandang oleh bangsa Turki dan Parsi. Turki dan Parsi mula membentuk kerajaan dan pengaruh sendiri. Perpecahan ini mengakibatkan keruntuhan kuasa Abbasiyah. Samping itu, perebutan kuasa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemerosotan tamadun Islam. Perebutan kuasa mengakibatkan kelemahan pentadbiran kerajaan kerana ilmu demi pentingkan sendiri mempengaruhi cara pemerintah melaksanakan tugas-tugas mereka. Contohnya, putera Al-Mutawakkil berebut kuasa khalifah. Selain itu, kegawatan ekonomi. Rusuhan dan pemberontakan sering berlaku pada akhir zaman kegemilangan Abbasiyah yang mengganggu perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah. Para pedagang tidak lagi berkunjung ke Baghdad menyebabkan dana yang tersimpan di Baitul Mal semakin merosot berbanding peruntukan yang dikeluarkan. Faktor yang lain, perselisihan aliran fahaman keagamaan, pemberontak dari golongan Syiah dan Khawarij sering mengganggu pentadbiran kerajaan Abbasiyah. Ini kerana mereka berpendapat jawatan khalifah hanya layak disandang oleh pemimpin kumpulan mereka sahaja. Keadaan ini mengganggu keamanan negara. Faktor yang akhir, serangan dari luar.
Kerajaan Abbasiyah di akhir zamannya diserang oleh musuh-musuh dari utara, iaitu Georgia dan Armenia, barat tentera Salib dan timur kerajaan Mongol. Banyak kawasan-kawasan Islam diserang serta umat Islam dibunuh dengan kejam semasa serangan ini. Kawasan-kawasan kecil lain ada yang menuntut kemerdekaan dari jajahan Abbasiyah. Pentadbiran pusat di Baghdad tidak dapat memainkan peranan berikutan serangan-serangan tersebut dan ramainya pejuang-pejuang Islam yang terkorban. Tamadun Turki Uthmaniyah. Tamadun Turki Uthmaniyah adalah salah satu tamadun yang hebat. Tamadun ini juga mengalami kegemilangan dan kejatuhan. Pada era pemerintahan Sultan Sulaiman I, kerajaan Turki Umayyah telah mencapai kemuncak kegemilangan dan pernah dianggap sebagai kuasa terbesar di dunia. Ketika itu, pemerintahan Uthmaniyah mencapai kawasan sejauh Eropah Tengah ke Lautan Hindi. Walau bagaimanapun, keperkasaan Uthmaniyah mula merosot selepas berlaku peperangan yang berterusan, kesatuan antara kuasa-kuasa Eropah, pengkhianatan kerajaan Safavid Shah di Iran dan faktor lain. Salah satu faktor kejatuhan adalah politik. Politik adalah merupakan faktor utama yang menyebabkan Empayar Turki Uthmaniyah mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Faktor politik ini termasuk kelemahan kepimpinan, pentadbiran dan pemerintahan yang tidak teratur, dan ketenteraan yang lemah. Kelemahan-kelemahan ini adalah pendorong ke arah kehancuran Empayar Turki Uthmaniyah. Faktor yang kedua adalah kejatuhan tamadun Turki Uthmaniyah adalah mempunyai kelemahan dan tadbir urus ekonomi. Kelemahan tersebut disebabkan oleh pelantikan jawatan yang bukan berdasar atas kebolehan. Ini boleh dibuktikan melalui pemberian jawatan memungut cukai kepada sesiapa yang berikrar memberi sumbangan kutipan besar kepada perbendaharaan negara. Kadar cukai yang tinggi dikenakan membebankan rakyat menambah buruk kepada keadaan ini. Faktor yang seterusnya adalah masalah sosial rasuah. Pemberontakan berlaku kerana tiada lagi penyatuan antara golongan pemerintah dan rakyat jelita. Contohnya, pemberontakan Puak Kurdish dan Puak Rus di Syria. Gejala rasuah yang semakin berleluasa dalam kalangan pegawai atasan juga menyebabkan pentadbiran menjadi lumpuh. Faktor yang terakhir adalah pengaruh luar. Misalnya, kebangkitan kekuatan Eropah kerana kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan. Gerakan-gerakan Renaissance melahirkan kebangkitan Eropah dan kemunduran kerajaan Turki Uthmaniyah akibat bersaing dengan kuasa-kuasa Eropah. Peperangan berterusan dengan kekuasaan Eropah, contohnya peperangan dengan Austria sekitar tahun 1682 hingga 1689 menyebabkan kerugian besar bagi Turki Uthmaniyah. Penyatuan Prince Eugene of Savoy dengan tentera Austria menggalakkan Turki Uthmaniyah dan peperangan Peter Warden pada tahun 1716. Tamadun Indus telah muncul pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dan mula merosot pada tahun 1800 sebelum Masehi. Sehingga hari ini masih belum jelas faktor yang menyebabkan kehancuran tamadun ini. Keruntuhan tamadun Indus boleh dikaitkan dengan beberapa faktor. Fatimah Wheeler mencarangkan bahawa keruntuhan tamadun Indus adalah disebabkan oleh serangan Aryan. Hari ini, sejarawan menyatakan bahawa keruntuhan tamadun Indus ada dikaitkan dengan bencana alam seperti kemarau, banjir dan gempa bumi. Baru-baru ini, penggalian arkeologi menyatakan bahawa keruntuhan tamadun Harappa menyebabkan migrasi penduduk tempatan ke timur.
Faktor kepada kemerosotan tamadun Indus adalah perubahan iklim. Iklim lembah Indus menjadi ketara sejuk dan kering dari kira-kira 1800 sebelum Masehi. Kemerosotan dan kejatuhan tamadun Mesir berubah. Pertempatan awal sudah bermula sejak zaman Neolitik, yaitu antara tahun 10.000 sebelum Masehi hingga 5.000 sebelum Masehi, dan perkembangan ini di persekitaran wilayah Delta dan juga di bahagian pertengahan Mesir. Perkembangan ini bermula pada sekitar tahun 3.000 dan 500 sebelum Masehi, dan akhirnya wilayah ini menjadi pusat tamadun awal. Tamadun Mesir berubah dapat dibahagikan kepada 4 zaman. Tempoh peralihan antara keruntuhan sesebuah kerajaan dengan penumbuhan kerajaan yang baharu adalah lama. Zaman Empire merupakan kegemilangan dalam tamadun Mesir berubah, dan kemudiannya tamadun Mesir berubah mengalami zaman kejatuhan. Ini berlaku apabila pemerintahan dikuasai oleh orang asing seperti Libya, Parsi, Yunani, dan Rom. Pemerintahan dikuasai oleh orang asing kerana pemberontakan para Firaun bangsaan. Firaun kembali tidak berkuasa. Kebanyakan kemajuan masyarakat dinastik ke-12 musnah. Pembandaran negara muskrik akibat projek besar-besaran Firaun seperti pembinaan piramid. Perubahan cuaca mengakibatkan kegagahan tanaman. Proses kejatuhan ini dipercepatkan lagi oleh peningkatan kuasa Padri yang mengambil alih keistimewaan Firaun dan menentukan peristirahat Firaun. Kerajaan Bani Umayyah merupakan kerajaan khalifah Islam berasaskan pewarisan pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad. Kerajaan ini terdiri daripada keluarga kaum Quraisy. Maka bermulanya pemerintahan kerajaan ini adalah pada dari tahun 661 Masehi sehingga tahun 750 Masehi. Jatuhnya kerajaan Bani Umayyah ini adalah disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya adalah sikap beberapa pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam. Selain itu, kemewahan hidup menyebabkan khalifah lalai daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Kepincangan pemimpin telah melahirkan sikap tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Sikap pemerintah yang mementingkan diri sendiri. Sikap pemerintah yang terpengaruh dengan dunia. Pemilihan pemimpin tidak mengikut suara. Akhirnya penentangan ulama terhadap pemerintah. Kesimpulannya, terdapat 5 tamadun yang telah dipelajari dan dianalisis mengikut grup kita tersendiri. Tamadun-tamadun tersebut ialah tamadun Islam, tamadun Turki, tamadun Indus, dan tamadun Mesir Purba. Dan juga yang paling awal sekali ialah tamadun Mesopotamia. Walaupun tamadun-tamadun tersebut mempunyai ciri-ciri yang menarik yang membolehkan mereka maju sampai ke tahap maksimum, dan juga mempunyai rakyat yang taat setia kepada raja dan juga kerajaan masing-masing mengikut tamadun. Walau bagaimanapun, tamadun-tamadun ini maju, tetapi terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kemerosotan dan akhirnya kejatuhan tamadun-tamadun tersebut. Sebagai contoh, tamadun Islam mempunyai kepimpinan yang lemah yang mengakibatkan pengaruh Islam di antara kerajaan Abbasiyah lemah dan mundur. Satu lagi faktor kepada tamadun Islam dan mengapa keruntuhannya berlaku ialah kerana serangan yang tetap dari utara, barat dan juga timur oleh orang Mongolia, orang Turki. Secara umumnya, tamadun yang lain mempunyai pattern yang sama, di mana tamadun-tamadun yang lain kerajaan tidak ada rasa belas kasihan atau simpati, dan oleh kerana tidak ada sikap bertolak ansur antara kerajaan dengan rakyat masing-masing, bangkitnya sesuatu suasana di mana terdapat perebutan kuasa, perebutan harta, dan akhirnya inilah faktor-faktor yang paling utama yang mengakibatkan kejatuhan sesuatu tamadun.